Jadi selain daripada itu, hari ini di Studio Selamat Pagi Malaysia juga, seperti yang kita maklumkan pada awal permulaan siaran kita pada hari ini, kita nak berbincang berkenaan dengan kenderaan elektrik, di mana sebenarnya stesen pengecas dan bagaimana sebenarnya proses yang perlu dilalui sekiranya anda ingin mendaftarkan diri sebagai salah seorang dipanggil sebagai CPO lah, iaitu Charge Point Operator. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Saya perkenalkan 3 orang tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu Mr. Lee Yuan Hao, pengarah urusan EV Connections yang berhad Jom Charge. Yes. Juga kami bawakan 2 wakil daripada Suruhanjaya Tenaga. Saya perkenalkan Cik Muhammad Ilmi Anas, pengarah Jabatan Operasi Industri Suruhanjaya Tenaga, juga Muhammad Yusro Yusof, di mana pengarah Unit Pelesenan Elektrik Suruhanjaya Tenaga. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Okey. Saya rasa memang dekat studio Selamat Pagi Malaysia ni kita memang selalu sangat cerita pasal berkenaan kenderaan elektrik. Tapi bagaimana untuk kita mendapatkan kenderaan elektrik itu supaya lebih mampu milik untuk pengguna dan sebagainya. Tapi kita jarang nak cerita dengan lebih mendalam berkenaan dengan lokasi untuk pengecas kenderaan elektrik ni. Yang mana kalau sekarang kita lihat agak sukar untuk didapati kalau kita keluar daripada kawasan Lembah Kelang. Jadi mungkin kita boleh cerita sedikit pengalaman Mr. Lee terlebih dahulu sebagai salah seorang pengarah urusan EV Connections yang berhad yang menyediakan fasiliti-fasiliti untuk mengecas kenderaan elektrik ini. Bagaimana pengalaman Cik Lee sendiri setakat ini? Okey, so kita start lebih kurang dah hampir 10 tahun dah buat CPO, Charge Point Operator. So mungkin saya boleh cerita sikit pasal jenis-jenis charger. So jenis pengecas EV terdiri daripada 2 jenis. Satu ialah AC charger, satu ialah DC charger. Untuk yang AC charger tu lebih kurang kalau you nak guna AC charger, you charge kereta elektrik lebih kurang 6 hingga 10 jam untuk charge. Selalunya kita charge overnight ke charge kat office. Untuk DC charger, yang tu you boleh charge kenderaan sampai 80% dalam masa 30 hingga 45 minit. So yang tu lebih cepat, sesuai untuk kita letak untuk public charger. Dan salah satu isu yang cabaran yang kita hadapi itu modal untuk binakan pengecas elektrik DC tu. Yang tu agak mahal. So boleh mencecah sampai 1 juta untuk 180 kilowatt ke atas. Okey. So yang tu ialah kos dia tinggi untuk kita letak DC charger. And of course kita pun ada sebelum beroperasi kita kena make sure kita dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga, kita dapat kelulusan daripada pihak PBT juga. Okey. Banyak sebenarnya proses yang perlu dilalui kan. Kadang-kadang ramai tanya, dah jual kereta elektrik tapi mana tempat ngecas ini susah nak cari kan. Itu yang membuat ramai putus asa nak pakai kenderaan elektrik ni kan. Jadi Cik Ilmi, wakil daripada Suruhanjaya Tenaga, mungkin boleh kongsikan sikit sebanyak bagaimana peranan Suruhanjaya Tenaga dalam ialah untuk memberikan pelepasan pelesenan kepada CPO-CPO ini. Okey, terima kasih Puan. Okey, sebenarnya Suruhanjaya Tenaga adalah merupakan satu badan kawaselia yang mengawaselia sektor tenaga elektrik dan juga gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan lah. So Suruhanjaya ataupun in short dipanggil ST lah, telah ditubuhkan pada tahun 2001 dan fully beroperasi pada tahun 2002 lah, dan mempunyai peranan besar dalam mengawasi 3 perkara besar, iaitu teknikal, ekonomi dan juga keselamatan. So 3 faktor besar inilah. Selain daripada itu, Suruhanjaya Tenaga bertanggungjawab, mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menasihati menteri dalam hal-hal yang berkaitan dengan sektor tenaga elektrik juga berpaip gas lah. Dan bertanggungjawab juga dalam menguatkuasakan undang-undang. Kita ada 2 akta besar, itu Akta Bekalan Elektrik 1990 dan juga Akta Bekalan Gas 1993. Kita menguatkuasakan. Di samping itu juga kita mengeluarkan perakuan dan juga lesen. Okey, sebagai contoh perakuan yang kita dikeluarkan adalah perakuan kontraktor elektrik, orang kompetent macam wireman, chargeman, jurutera elektrik, dan juga perakuan mengimport peralatan elektrik ke negara ini. Dan berkaitan dengan lesen yang kita keluarkan, basically kita ada 2 lesen, lesen awam dan lesen persendirian. Sebagai contoh, sesiapa mana-mana orang yang nak menggunakan jana kuasa jana kuasa untuk menjana elektrik, so dalam ikut requirement of the law,
dia kena ada lesen. So lesen personal atau lesen awam lah. So kalau dia nak menjual elektrik tu dia kena memohon lesen awam. So dalam kes EV ni, mereka pihak-pihak CPO, charge point operator ni dikehendaki memohon untuk mendapatkan lesen awam. Kenapa? Sebab adanya aktiviti mengagih elektrik daripada satu entiti kepada entiti yang lain. So that's why orang macam tuan ni sebelum dia mengoperasikan charger tu, EV tu, dia dikehendaki untuk mendapatkan lesen daripada Suruhanjaya Tenaga. Okey. Kita nak tersusah kita tanya Cik Lee kejap lagi. Tapi kalau Cik Yusrul boleh kongsikan terlebih dahulu, adakah semua CPO ini ataupun kawasan-kawasan untuk mengecas elektrik ini memerlukan lesen untuk beroperasi? Okey. Terima kasih Syuhada. Pertamanya adalah berdasar keperluan akta dan peraturan sedia ada, mana-mana pihak yang membuat aktiviti pengagihan ataupun penjualan elektrik ini memerlukan lesen lah. So basically CPO ni kita define sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengendali dan buat penyelenggaraan kepada stesen pengecas ni. Jadi apabila dia buat aktiviti mengendali, mengecas dan juga mengagih, dia memerlukan satu lesen yang dikeluarkan oleh ST lah. Okey, baik. Maksudnya kalau macam kita nak tahu stesen itu mempunyai lesen ataupun tidak, kita sebagai pengguna awam kan, pengguna kenderaan elektrik, apakah antara perkara yang kita boleh ambil tahu untuk memastikan bahawa kawasan pengecas tersebut adalah berlesen? Okey. Ada dua cara. Okay. Yang pertamanya melalui laman web ST, Suruhanjaya Tenaga. Dalam laman web ST itu kita ada senaraikan semua stesen pengecas yang telah dilesenkan. Buat masa sekarang ni kita ada lebih kurang 223 pemegang lesen ataupun 223 lokasi yang telah dilulus untuk beroperasi dan melibatkan lebih kurang 654 unit pengecas. Sebab ada satu-satu lokasi itu dia ada beberapa pengecas lah. Lepas tu yang kedua kita boleh tengok melalui stiker. Di setiap pengecas elektrik yang telah dilesenkan dia akan menampal stiker macam ni lah. So basically pengguna kalau pergi ke stesen pengecas boleh scan QR code ni dan dia akan pergi kepada laman web ST dan dia akan list down semua stesen pengecas yang telah diluluskan oleh ST lah. Okey, seperti yang sedang saksikan. Tapi saiz stiker ni besar ke tak? Saiz dia kecil je. Saiz dia kecil? Maksudnya kena carilah kan? Kena teliti sikit lah kan? Tak adalah pergi terus nampak macam tu kan? Biasanya bila pengguna pergi ke stesen pengecas tu dia ada banyak QR code. Salah satunya adalah inilah. Okey. Bukan pengguna EV. Tu yang tanya tu kan, besar ke tak EV ni kan? Yang pengguna EV mungkin mereka akan lebih cakna lah berkenaan kehadiran stiker ni kan. Jadi mereka lebih tahulah untuk memastikan agar ialah kenderaan mereka itu selamat berada di kawasan tempat cas yang sah supaya tidak ada masalah di kemudian hari lah. Okey, kita berbalik kepada Cik Lee, kalau boleh kongsikan yalah Cik Lee sudah sebagai CPO kan, charge point operator ini untuk beberapa tahun. Jadi pasti ada langkah-langkah ataupun cadangan daripada CPO sendiri untuk penambahbaikan servis yang boleh diberikan dan juga mungkin dari bentuk prosedur-prosedur daripada untuk mendapatkan pelesenan itu daripada pengalaman Cik Lee sendiri. Okey, so saya sebagai pengguna awal EV dan juga CPO. So kita dapati kita ada banyak perkara yang boleh diperbaiki. Okey. Salah satu daripada isu yang kita hadapi ialah kebanyakan stesen pengecas kat luar tu hanya ada 1 ke 2 nozzle. Tak sama macam petrol station. So apa yang kita buat ni, kita sebelum ni kita hanya boleh letak 1 ke 2 charger kat satu lokasi. Sekarang kita dah nak membesarkan tempat tu, kita kata charging hub. Kita nak letak lebih banyak charger macam satu petrol pump where you boleh dapatkan sesiapa yang pergi sana tak payah tunggu, you boleh dapatkan charge. Betul. Kerana kita dapati that waktu yang pesat macam waktu cuti sekolah ke waktu hujung minggu
ada kala stesen pengecas tu digunakan lebih kerap. So kita nak bina lebih charging hub so that lebih senang untuk orang carikan charger. Satu lagi sebab nak charge, contoh kalau tadi Encik kata kalau DC 30 ke 40 minit. Betul. Kalau ada 2 nozzle je, nak kena tunggu time spend tu 30 minit untuk kereta yang seterusnya untuk mengecaskan. Jadi ini akan menjadi cabaran untuk pengguna pula. So untuk pengguna selalunya 80% dia akan charge kat rumah. Tak macam petrol where selalunya kalau kosong, tank kosong full. kena full. Itu konsep dia. Konsep dia macam kita charge telefon kat rumah, selalunya 80% kita akan charge kat rumah. Hanya kalau you nak pergi tempat ke dah lupa nak charge waktu semalam, you nak pergi charge cepat tu, you kena pergi pengecas awam lah untuk chargekan kereta. Atau you nak balik kampung, you pun balik guna pengecas tu. Kerana kereta tu lebih kurang boleh pergi sampai 400 hingga 500 kilometer satu kereta elektrik. Yang full charge range dia. Okey, baik. Ramai yang tak berapa tahu sebenarnya bagaimana kenderaan elektrik ni kan sebab ramai yang tak pakai lagi. Tapi kat Lembah Kelang banyaklah sebenarnya kan. Kalau Cik Ilmi boleh kongsikan setakat ini berapa banyak sebenarnya pelesen yang telah dikeluarkan. Tadi Cik Yusuf dah bagi tahu, kita dah keluarkan sebanyak 223 license. Maknanya 223 tapak lah. Dan Tapi itu sekitar Malaysia ke atau? Di sekitar Malaysia, semaju Malaysia lah. Dan setiap tapak tu ada lebih kurang 654 pengecas. Pengecas yang besar itulah. So setiap pengecas ni dia mungkin ada satu nozzle atau 2 nozzle lah. Yang biasa orang nampak kan nozzle tu. And then melibatkan kapasiti sebanyak 22 megawatt keseluruhannya lah. Okey, kita nak tahu juga apa antara kriteria untuk pemohon dan juga keperluan pemohonan bagi mendapatkan lesen untuk CPO. Okey, sebelum saya cerita kriteria yang mungkin boleh dihuraikan oleh Encik Yusrul, saya nak bagi tahu tentang risiko lah. I see. Kenapa perlu dilesenkan? Kita sebenarnya bukan nak menyusahkan CPO dengan lesen ni, tapi tujuan utama yang kita minta CPO dilesenkan adalah sebab isu keselamatan. Betul. Okay? Keselamatan is all the point semuanya. Priority. Kita tak mahulah ada pengguna nanti bila menggunakan charger nanti kena electrocuted ataupun terbakar perpasangannya menyebabkan nyawa manusia dan juga harta benda lah. So that's why kita minta lesen. Selain daripada itu juga tujuan kita lesen supaya dari segi law orang mana pihak yang mengagih elektrik ini perlu dilesenkan. Jadi kalau tak dilesenkan ada risiko akan diambil tindakan undang-undang lah oleh Suruhanjaya Tenaga nantilah. Dan di bawah seksyen kesalahan 375 ni mana-mana pihak yang buat aktiviti mengagih ni boleh dikenakan denda lah RM100,000. Okey. Kemudiannya apabila kalaulah berlakunya kebakaran for example, adakah pihak insurans akan cover perpasangan tu? Itu satu lagi menimbulkan satu lagi pertanyaan lah kan, sebab tiada lesen. Dan yang kemudiannya mungkin bila berlaku kejadian macam tu mungkin ada kes yang saman menyaman antara yang kena yang terbakar dan juga yang owner. So itu sebab utamanya lah. Tapi sebab utamanya adalah isu safety lah. Keselamatan lah. Betul. Saya rasa mana-mana lesen kalau dikeluarkan memang isu pertama memang keselamatan. Keselamatan. Bukan untuk niatnya tu nak menyusahkan kan. Satu data pun diperlukan juga kan. Berapa banyak yang sudah berdaftar. Bila dah dilesenkan bermaknanya perpasangan tu dah memenuhi semua standard piawaian yang telah ditetapkan. Dan di mana perpasangan ini direka bentuk oleh professional engineers ataupun jurutera komputer yang diiktiraf lah. So bila dilesenkan maknanya kita bagi satu comfort level kepada pengguna bahawa perpasangan ini selamat untuk digunakan. Itulah tujuannya. Jadi kriteria-kriterianya dan siapakah yang layak untuk memohon menjadi CPO ni? Saya difahamkan tak semua orang boleh ya. Okey. CPO ni macam dah kita explain tadi adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengendali dan juga pihak yang mengoperasikan stesen pengecas tu lah. So keperluan yang seperti mana yang Cik Ilmi explain tadi, kita lebih tekankan dari segi keperluan keselamatan. So keperluan keselamatan ni yang keperluan yang kita minta antaranya
seperti biasa keperluan pendaftaran syarikat itu adalah salah satu dokumen yang diperlukan. Tapi yang paling utama sekali adalah dia perlu mematuhi guide ataupun garis panduan yang telah dikeluarkan oleh ST berkaitan dengan stesen pengecas elektrik ini. So itu adalah kriteria utama untuk kita bagi kebenaran kepada CPO beroperasi lah. So sekiranya dia permohonan dia telah mematuhi garis panduan tersebut, baru kita tengok dari segi lukisan skematik yang diberi adalah perlu ditandatangani ataupun perlu di-endorse oleh jurutera profesional ataupun jurutera kompeten. Di situ tanggungjawab jurutera untuk memastikan juga pemasangan tersebut adalah mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, selepas jurutera buat pengesahan melalui lukisan skematik tersebut, kita tengok juga borang ujian. Setiap lokasi itu dia perlu membuat ujian penyiapan, borang G kita panggil, dan ujian borang ujian. Borang ujian ni borang H. Borang G dan H. Borang G dan H. So bila dua-dua borang ni ada sebelum dia mula operasi, dia kena buat ujian dulu. Dia sama ada ujian penebatan, ujian rintangan. Itu untuk memastikan standard ataupun kaedah yang digunakan untuk buat pemasangan tu adalah dalam keadaan sempurnalah. So tidak kurangnya risiko berlaku kebakaran ataupun risiko renjatan lah. So selebihnya adalah lebih kepada keperluan untuk legality lah. Kita nak tengok dari segi kebenaran pemilik tapak tu sama ada boleh ke dia pasang, dan juga perjanjian-perjanjian yang terlibat lah. Sekiranya dipasang di satu premis tu mesti ada perjanjian. Jadi semua dokumen tu dia perlu kemukakan kepada kita, so baru kita boleh keluarkan lesen yang sah lah. Anggaran average berapa lama sebenarnya masa yang diperlukan untuk mendapatkan kelulusan permohonan lesen ni? Okey, sebenarnya previously kita proses permohonan ni kita mempunyai piagam pelanggan sebanyak 60 hari. Walau bagaimanapun terkini kita dah tambah baik proses untuk membuat kelulusan ni, kita dah kurangkan kepada 30 hari, separuh daripada asal. Jadi insya-Allah masa depan pun kalau ada penambahbaikan lagi, kita mungkin boleh kurangkan lagi lah. Sebab kita nak facilitate keperluan industri ini untuk menambah bilangan pengecas di dalam Malaysia ni. Itu antara orang kata penghalang lah sebenarnya kan. Penghalang utama kenapa orang tidak menggunakan kenderaan elektrik selain pada harganya yang kita sedia maklum lah kan. Okey, tapi tak apa. Kita kembali bersama dengan Cik Lee kan, sebagai salah seorang operator dan juga pengguna kenderaan EV kan. Berapa lama dah Cik Lee guna kenderaan EV ni? Lebih kurang ada 6 tahun tu. Oh, 6 tahun. Ya. Lama jugalah tu kan. Betul. Okey, pengalaman Cik Lee sendiri apabila menggunakan kenderaan EV ni, selain pada pengecas, mungkin barangkali harga kenderaan tersebut, apa antara penghalang lain untuk masyarakat di Malaysia untuk menggunakan kenderaan EV? Saya rasa dua perkara yang sangat penting. Satu macam Puan kata tadi, harga dia memang tinggi. Kita kena make sure yang harga tu boleh mampu milik, harga yang mampu milik, yang boleh dimiliki oleh rakyat. Mungkin dalam range 40 hingga 50 ribu. So masa tu saya rasa banyak orang akan melonjak untuk mendapatkan kereta elektrik. So yang ni yang paling penting sekali. Kedua tu infrastruktur mungkin sekarang tu orang kata tak cukup. So banyak dalam Selangor ke kat KL kebanyakan orang tinggal kat high rise. So high rise tu nak pasang charger pun ada kala kita kena fikirkan macam mana nak pasang charger. So tahun lepas Think Plan Malaysia dah come out satu guideline untuk memastikan bangunan baru yang dibina 2% tu tempat letak kereta akan ada EV charger. So yang ni akan membagi confident untuk orang nak beli charger. Dia tahu yang kat high rise ke kat mana-mana tempat dia ada charger untuk dia charge kereta. Waktu malam ke waktu dia tak cukup charge. Sekarang ni pun banyak dah sebenarnya kalau keluar kat berita-berita kan, CPO semakin bertambah kan. Baru-baru tak saksi kat Genting akan dibuka. Satu lagi di mana pengecas itu pastinya akan menggalakkan lagi lah orang ramai untuk menggunakan kenderaan elektrik. Dan secara langsung sebenarnya akan meningkatkan sektor pelancongan di kawasan tersebut. Kalau lagi banyak charger, kita boleh tarik lebih ramai pengguna kenderaan EV ni kan. Mana average kalau kita tengok kebanyakan mereka ni berada dalam kelas
kelas sosial yang agak tinggi lah. Jadi kalau mereka datang ke kawasan tersebut boleh spend more kan. Okey, daripada Cik Ilmi sendiri di kesempatan ini kan, apa sebenarnya antara cabaran-cabaran yang daripada ST sendiri untuk mengeluarkan pelesenan kepada CPO ini? Okey, seperti yang Encik Yusrul cakap tadi, pelanggan-pelanggan kita sebelum ni telah diturunkan daripada 60 hari hingga 30 hari. So memang itu merupakan satu cabaran sebelum ni lah. Tapi kita manage to done that. Tapi 30 hari itu sebenarnya adalah maksimum. Sebenarnya kita boleh luluskan proses dengan lebih cepat lagi sebenarnya. Itu hanyalah cut off saja. Cabaran lain adalah permohonan yang diterima daripada CPO tu adalah yang sesuatu yang menusingkan kita jugalah. Sebab mungkin apa yang dihantar tu dia tak faham apa yang dia submit lah. Dari segi data-data yang diberikan itu tak tepat, bercanggah, ada yang tak isi. Itu yang menyebabkan proses jadi lambat? Itu yang menyebabkan proses yang lambatnya. Yang 30 hari yang saya cerita tadi adalah kelulusan EV saja. Tapi kita tak cerita lagi kelulusan lain lagi. Kelulusan PBT, kelulusan di owner. Okay. So itu yang boleh menyebabkan yang dikatakan oleh Tuan Cik Lee tadi lama tu. Yang dicerita elektrik lesen awam ni hanyalah 30 hari saja maksimum. Tapi sebenarnya prosesnya bermula daripada awal lagi, daripada kelulusan tuan tanah, kelulusan TMB, banyak lagi prosesnya. Untuk ST hanyalah satu peringkat sahaja. Itu yang menyebabkan Encik Lee kata lama sangat tu. Tapi itu few years back lah kot lah. Cik Lee dah lama lah CPO kan. Yang untuk CPO yang baru-baru ni lah kalau nak berdaftar kan. In fact, yesterday, kemarin kita ada buat satu engagement dengan CPO dan juga orang CPO yang baru ni. So kita explain kat dia macam mana nak isi, apa yang kena isi, betul-betul lah. Itu penting. Itu penting. So, kita buat engagement, tak ada masalah. So saya menyeru kepada siapa-siapa lagi yang bercadang untuk yang berminat untuk menjadi CPO ni, untuk mengendalikan EV charger ni, datang come forward to ST untuk melesingkan perpasangan EV ni. Kalau tak tahu macam mana cara nak isi borang, tak ada masalah. Come forward to ST. We teach you step by step. Okey. Baik, itu secara ringkas kami boleh kongsi pada anda bagaimana sebenarnya proses untuk mendapatkan pelesenan sebagai charge point operator, dipanggil CPO lah. Mereka yang mengendalikan tempat pengecas kenderaan elektrik ini. Jadi terima kasih kepada Cik Lee, Cik Ilmi dan juga Cik Yusrul bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini. Semoga dapat beri manfaat kepada anda. Ini saya rasa topik yang jarang kita bawakan sebenarnya. Kerap kali hanya berkenaan kenderaan elektrik je, tapi bukan pengecasnya.